PMDQ TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam segmen Santai Fazakir. Kali ini bersama saya Muhammad Afiq Syahmi untuk bercakap serba sedikit mengenai ganjaran amalan yang digandakan pada hari Jumaat. Teman-teman, seperti mana yang kita tahu, hari Jumaat ni merupakan sebaik-baik hari. Dalam sebuah hadis ada yang mengatakan bahawa hari Jumaat ini digelar sebagai Sayyidul Ayyam, yang bermaksud penghulu segala hari. Hari Jumaat juga merupakan hari berkumpul kaum muslimin dengan adanya solat Jumaat, di mana dalam solat Jumaat ni kita akan ada khutbah. Dalam khutbah ni akan mengandungi banyak khasiat, banyak pengajaran, banyak nilai-nilai, nasihat-nasihat serta doa. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, di sini saya akan sentuh sedikit mengenai amalan yang dapat kita buat dan kita dapat peroleh ganjaran yang berlipat kali ganda pada hari Jumaat. Pertama sekali, pada hari Jumaat ialah kita amalkan membaca surah As-Sajdah pada sembahyang subuh yang diiringi pula dengan sujud tilawah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila anak cucu Nabi Adam ni membaca surah As-Sajdah kemudian mereka sujud kepada Allah, syaitan mengasingkan dirinya daripada majlis itu dalam keadaan yang menangis sambil berkata, celakalah aku. Anak cucu Adam diperintah untuk sujud kepada Allah, lantas mereka sujud kepada Allah, maka bagi mereka itu balasannya syurga. Sedangkan aku, iaitu syaitan, juga disuruh untuk sujud kepada Allah, tetapi aku ingkar, oleh itu untukku api neraka. Baiklah teman-teman, dalam hadis ini kita dapat nampak betapa besarnya ganjaran yang diperoleh dengan kita membaca surah As-Sajdah pada waktu subuh ketika hari Jumaat. Seterusnya, membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Sahabat yang dikasihi sekalian, ganjaran bagi orang yang membaca surah Kahfi ni banyak kelebihan. Tetapi yang saya akan tekankan pada hari ini, sesiapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat ialah mereka akan mendapat petunjuk dan pimpinan daripada Allah sepanjang minggu tersebut. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Baihaqi yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, niscaya Allah akan menyinari dirinya dengan cahaya antara dua Jumaat. Yang bermaksud sesiapa ni di sini kita yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, Allah insya-Allah akan memberi kita panduan, bimbingan sepanjang minggu tersebut antara dua Jumaat, bermaksud pada Jumaat ini sehingga Jumaat yang akan datang. Lebih-lebih lagi untuk orang yang dahlah mengamalkan surah Kahfi pada hari Jumaat, lepas tu menghafal pula surah Kahfi ni. Seeloknya kita menghafallah surah Kahfi ni, tetapi sekiranya kita ni tidak mampu, paling kurang pun kita hafal 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir dalam surah Kahfi. Masya Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hafidha 10 ayat min awal surah Kahfi usima minad dajjal, yang bermaksud sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi dan 10 ayat terakhir ataupun 10 ayat terakhir akan terselamat daripada fitnah dajjal. Dan bukan itu sahaja kelebihan surah Kahfi ni, banyak lagi kelebihan dan manfaat surah Kahfi ni. Yang saya sebutkan hanyalah salah satu daripada manfaat surah Kahfi ini. Jadi kita ni sebagai umat Islam, kita digalakkan mengisi malam Jumaat kita dengan memperbanyakkan lagi ibadah kita pada waktu siang. Dan kita kaum muslimin, kita kan ada solat Jumaat, kita cuba untuk bersegera ke masjid seawal yang boleh untuk merebut ganjaran-ganjaran pahala yang besar. Kita cuba dapatkan saf pertama. Kalau boleh bukan sahaja pada waktu solat Jumaat kita pergi berjemaah ni, kita pergi pada waktu maghrib, isyak, subuh, asar sekali kita pergi. Kalau lebih baik lagi, kalau nak baik lagi, kita pergi setiap hari. Pada waktu solat Jumaat ni kita dengar khutbah Jumaat ni, kita dengar dengan khusyuk. Kita diam, tidak bermain phone, kita tolak tepi phone dulu. Kita silentkan phone, kita fokus dengan isi parti khutbah Jumaat pada hari itu. InsyaAllah sedikit boleh memberikan peringatan kepada kita. Jadi sahabat semua, rebutlah peluang ini sehabis baik selagi mana kita ni masih diberikan nikmat untuk hidup di muka bumi Allah ni. Kita diberikan nikmat sihat untuk masih lagi beribadah kepada Allah. Kita kejar sehabis baik redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini sahaja perkongsian saya pada segmen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.